Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa'idhna min syarri nafsina. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita dengan memberikan keberkatan waktu dan usia dalam kehidupan ini, iaitu dengan Allah memilih kita berada di dalam majlis ilmu, gembira dan suka di dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita dalam bentuk keimanan, ketaatan, kebahagiaan dan juga keberkatan insya-Allah. Dan ini yang disebutkan seringkali dalam awal-awal kuliah kita, bersabdakan daripada hadis Nabi, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah Taala memilih daripada kalangan hamba-Nya untuk diberikan khairan, kebaikan di dunia dan kebaikan akhirat, tandanya yufaqihu fid din. Allah memberikan kefahaman-kefahaman agama kepada hamba tersebut. Jadi tidak ada jalan melainkan Allah akan melorongkan kita dalam majlis-majlis ilmu ini untuk diberikan kepada kita kebaikan-kebaikan yang melimpah di dunia dan juga di hari akhirat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, insya-Allah hari ini kita akan baca satu surah yang baru setelah kita membaca surah Al-Waqi'ah sebelum-sebelum ini. Dan hari ini kita akan baca satu surah di juzuk yang ke-26, iaitu surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat, surah yang ke-49. Surah Al-Hujurat, surah yang ke-49. Baik, jadi saya jemputlah pada ibu-ibu, ayah-ayah yang menonton, mungkin bolehlah ambil Quran terjemahan yang berada di rumah kita, boleh ambil dan boleh kita buka sama-sama juzuk yang ke-26, surah yang ke-49, surah Al-Hujurat. Dan saya juga nak berkempen pada tuan-tuan, tuan-tuan boleh hadir bersama-sama dengan saya secara offline di kompleks PMP untuk kita saling bertemu. Sudah lama kita dalam keadaan online ni, jadi ada kesempatan-kesempatan yang kalau diberikan oleh Allah, boleh tuan-tuan datang ke sini untuk kita bersama-sama dengan jemaah-jemaah yang lain insya-Allah. Okey, baik, tuan-tuan perhatikan, surah Al-Hujurat adalah surah yang ke-49 dan surah ini adalah surah Madaniyah. Surah Al-Madaniyah. Cuma ada beberapa pandangan daripada kalangan ulama yang berbeza pandangan. Okey, ada juga yang berbeza pandangan melalui surah ini yang mengatakan ia juga adalah surah Makkiyah. Ia adalah surah Makkiyah. Kerana apa? Okey, secara majoritinya, jumhurnya mengatakan surah Al-Hujurat adalah surah Madaniyah. Surah yang diturunkan ketika tahun yang ke-9 Hijrah. Dan zaman tu adalah zaman selepas pembukaan kota Mekah. Okey, zaman selepas pembukaan kota Mekah. Dan zaman itu disebut sebagai Amul Wufud, tahun-tahun delegasi. Maksudnya bila Nabi dah memerintah di Madinah, lalu Nabi dah menguasai, membuka kota Mekah dengan keimanan, cahaya iman, maka ketika itu tuan-tuan banyaklah delegasi-delegasi daripada luar kota Mekah dan Madinah, kabilah-kabilah Arab yang berada di sekitar bertemu dengan Nabi di kota Madinah untuk memeluk Islam. Ramai sebab itu tahun itu digelar sebagai Amul Wufud, tahun-tahun delegasi, tahun delegasi-delegasi. Ramai kabilah-kabilah luar, orang Arab Badui datang berjumpa dengan Nabi untuk berbai'ah dan juga beriman di sisi Nabi SAW. Dan saat itulah tuan-tuan, ketika mana ramai orang dah beriman,
Maka macam-macam lah ragam dan kerenahnya. Okay? Ada yang perangai macam ni, ada yang budaya macam ni dan itu dan ini. Maka turunlah surah Al-Hujurat. Dan surah ini adalah berbicara berkaitan tentang adab. Berbicara berkaitan tentang akhlak. Ini perkara yang sangat-sangat penting. Allah tekankan dan Allah turunkan dalam satu surah. Dalam lebih kurang 18 ayat, Allah tekankan berkaitan tentang adab. Sebab itu dalam hidup ni, kita ada 4 perkara tuan-tuan. Ilmu, kita ada iman, ilmu, amal, adab. Ini 4 perkara tuan-tuan. Selalu kita sebut iman, ilmu dan amal. Betul tak? Tapi bab adab tu yang kita tak tekankan tuan-tuan. Sebab itu hari ini kita tengok semua kacau bilau. Pemimpin bergaduh dengan rakyat, rakyat bergaduh dengan pemimpin, asatizah bergaduh dengan jamaah, jamaah bergaduh dengan asatizah. Semua orang tuan-tuan hilang keberkatan dah dalam dunia ni. Sebab kita telah memisahkan di antara akhlak dan adab ni dengan perkara-perkara yang lain. Sebab itu tuan-tuan, dalam sunnah Nabi SAW ada yang disebutkan sebagai sunnah tasyri'iyah, ada juga disebut sebagai sunnah ghair tasyri'iyah. Ini sebahagianlah para ulama kita cuba membahagikan supaya kita lebih jelas tentang agama ni. Ada sunnah yang wajib memang ikut sunnah Nabi, ada sunnah yang sunat mengikut sunnah Nabi. Apa dia tuan-tuan? Kalau sunnah yang sunat ikut sunnah Nabi ni adalah sunnah-sunnah yang berbentuk kehidupan, yang berbentuk umum, seperti pakaian, seperti mana berjanggut, kan? Seperti mana cara Nabi SAW bergaya dan sebagainya, itu disebut sunnah-sunnah yang sunat. Namun sunnah-sunnah yang wajib, yang perlu kita utamakan, pertamanya dalam hal-hal urusan ibadah. Solat mesti mengikut cara Nabi, tak ada pilihan. Puasanya, haji, umrahnya. Dan termasuklah yang berikutnya adalah bab akhlak. Ini adalah sunnah yang wajib ikut sunnah Nabi. Termasuk juga adalah bab kebersihan. Sebab apa tuan-tuan? Ramai orang berperwatakan seperti mana orang agama, dengan jubahnya, dengan serbannya, janggut dan sebagainya. Itu adalah sunnah yang sunat. Manakala sunnah yang wajib, semisal seperti mana kebersihan dan akhlak, ini benda yang wajib ikut Nabi ni. Tetapi dia pinggirkan. Akhirnya sunnah menjadi fitnah. Yang ini saya pernah sebut dah sebelum ni tuan-tuan. Akhirnya sunnah menjadi fitnah. Kita pernah tengok, kenapa ya dia ni pakaiannya nampak macam orang agama tapi bahasanya celupa. Kan? Bahasanya celupa, subhanallah. Akhlaknya, perangainya buruk. Kita katakan dengan kasarnya, dengan itu, dengan ini. Akhirnya yang dilihat sebagai sunnah menjadi fitnah. Sebab itu kita sendiri kena tahu mana yang lebih berprioriti di antara sunnah yang wajib dengan sunnah yang sunat. Semestinya adalah sunnah yang wajib, adalah sunnah yang mesti diutamakan, barulah diikuti dengan sunnah yang sunat. Okey. Jadi bab adab dan akhlak ni termasuk dalam bab sunnah yang wajib. Mesti kena belajar, mesti kena tahu dan mesti kena ikuti. Sebab di sini ada hak Allah, di sini juga ada hak Nabi, dan di sini juga ada hak sesama manusia. Okey, ini antara surah Al-Hujurat, bercerita tentang akhlak dan adab. Yang berikutnya juga tuan-tuan, di dalam surah Al-Hujurat ini adalah mengajar kita bagaimana cara berkomunikasi dengan Rasulullah. Sama ada daripada Nabi dan juga para sahabat yang berjumpa dengan Nabi ketika Nabi masih lagi hidup, dan juga kepada orang mukmin yang tak bertemu dengan Nabi, yang hidup selepas Nabi wafat. Dan ini adalah cara kita berkomunikasi dengan Nabi. Nanti saya akan explain pada tuan-tuan pada ayat-ayat yang nanti kita akan sentuh nanti, macam mana Allah Ta'ala menerangkan kepada kita. Sebab Nabi SAW adalah Rasul, adalah Nabi, yang mana dia ada kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Walaupun Nabi ni adalah seorang manusia, tapi dia ada kedudukan di sisi Allah. Dan ada sebab kenapa Allah suruh kita menjaga akhlak kita dengan Nabi, sama ada ketika Nabi hidup dan selepas Nabi wafat. Ada kesan bukan pada Nabi, tapi kepada kita. Ada kesan kepada kita punya keimanan dan dengan amal kita, dosa dan juga pahala kita. Ketiga tuan-tuan, surah Al-Hujurat ni saya boleh katalah, kalaulah ada non-Muslim nak berjumpa dengan kita, nak bertanya dengan kita berkaitan tentang Quran, kalau tuan-tuan nak
terangkan tentang agama ni, salah satu surah yang terbaik yang tuan-tuan boleh copy dan berikan kepada non-Muslim ni adalah surah Al-Hujurat. Supaya inilah surah yang sedang menggambarkan tentang inilah surah yang sedang menggambarkan tentang adab akhlak yang Allah tegaskan di dalam agama ni. Sebab cerita dalam surah Al-Hujurat tuan-tuan, dia bukan sekadar dia khususkan kepada umat Nabi SAW. Ya, memang kepada orang mukmin. Allah highlight, ya ayyuhallazina amanu. Tetapi juga tuan-tuan, dia juga mengajar dan mendidik kepada seluruh manusia yang mereka sangat mengharapkan kepada perkara-perkara ni dalam kehidupan dia. Okey. Non-Muslim pun mengharapkan benda-benda ni ada dalam kehidupan dia. Sebab dia bercerita tentang komunikasi, dia bercerita tentang pergaulan, dia cerita tentang pergaduhan, dia cerita tentang adab-adab akhlak-akhlak sesama manusia dan sebagainya. Ini antara surah yang terbaik untuk kita pelajari, untuk kita kaji dan untuk kita tekankan. Apatah lagi tuan-tuan, surah ini adalah surah Madaniyah. Surah ini adalah surah Madinah yang Allah tujukan khas khusus kepada orang-orang mukmin. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang mukmin, wahai orang mukmin. Itu adalah untuk menegaskan kalau kamu benar mukmin, inilah perintah-perintah yang aku tegaskan untuk kamu laksanakan dan kamu lakukan. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan tadi ini adalah surah Madaniyah, surah yang diturunkan kepada Nabi selepas Nabi hijrah. Namun sebahagian kata ini adalah surah Makkiyah, iaitu surah yang diturunkan kepada Nabi sebelum hijrah, surah Mekah. Kerana apa? Iaitu berdalilkan kepada ayat yang ke-13 dalam surah Al-Hujurat. Allah mulakan dengan kalimah ya ayyuhan nas, wahai manusia. Salah satu ciri sifat surah Mekah adalah dengan kalimah ya ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi sebahagian kata ini surah Makkiyah. Namun tak menafikan, majoriti kata satu surah ini turunnya satu surah ni komplit turun kepada Nabi pada zaman selepas hijrah, surah Madaniyah. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, itu adalah sedikit pengenalan kita kepada surah Al-Hujurat. Baik, sebelum kita masuk kepada tadabbur dan tafsir kita, surah ini adalah diletakkan bersebelahan dengan surah Al-Fatah. Surah Al-Fatah. Al-Fatah ni tuan-tuan diterjemahkan sebagai pembuka, juga diterjemahkan sebagai kemenangan. Okey, surah Al-Fatah. Okey. Sebab itu kita sebut Fathu Mekah. Pembukaan kota Mekah, kemenangan pada kota Mekah. Iza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datangnya pertolongan Allah wal fatah, dan pembukaan ataupun dan kemenangan. Agama kita mengajar kita tak menjajah negara-negara lain. Kita tak menjajah wilayah-wilayah. Tapi kita disebut sebagai membuka wilayah. Iaitu membuka wilayah, daerah, negara yang gelap gelita dengan kesyirikan kepada cahaya iman kepada Allah dan Rasulnya. Sebab itu bila Nabi, bila para sahabat, Khulafa ar-Rashidin menawan satu negara, mengislamkan satu negara, mereka disebut sebagai futuh ataupun futuhat. Kan? Iaitu memberi maksud mereka membuka negeri-negeri ini, daerah-daerah ini kepada cahaya iman dan takwa. Apa perkaitan surah Al-Fatah sebelum surah Al-Hujurat, surah 48 dengan surah Al-Hujurat? Perkaitan keduanya tuan-tuan. Surah Al-Fatah adalah surah yang bercerita tentang mendahulukan ketaatan kepada Rasul. Penting orang mukmin dahulukan ketaatan kepada Rasul. Allah dah bicara dalam surah Al-Fatah. Kenapa Allah sebut sebab-sebab dia sekian ni? Manakala surah Al-Hujurat dia menyambung lagi kesempurnaan kita dengan Rasul ni. Iaitu pada surah ini diajarkan kepada kita untuk berkomunikasi kepada Rasul. Surah Al-Fatah mengajar kita mendahulukan ketaatan pada Rasul berbanding dengan yang lain. Surah Al-Hujurat mengajar kita berkomunikasi dengan Rasul, sama ada masa Nabi hidup
ataupun selepas Nabi wafat. Kan nampak tu? Dia kesinambungan tuan-tuan, ada perkaitan di antara kedua-dua surah. Dan di dalam surah ini juga tuan-tuan, nanti kita akan tengok agama ni universal. Agama kita ni universal. Kita ni agama tuan-tuan ada di Eropah, budayanya berbeza. Ada juga daripada Afrika, budayanya berbeza. Ada yang daripada Asia, budayanya berbeza. Tapi kalau mereka meletakkan ukhuwah atas tiket iman kepada Allah dan Rasulnya, titik persamaan dia adalah kepada akhlak dan adab orang mukmin kepada Allah dan Rasul. Maksudnya apa? Kalaulah ada non-Muslim tengok kepada orang Islam yang betul-betul beramal dengan ajaran Islam, dia pergi negara Islam yang berada di Eropah, dia pergi negara Islam yang berada di Asia, dia pergi negara Islam di benua Afrika. Walaupun negara ni berbeza-beza, budaya berbeza-beza, bangsa berbeza-beza, tapi mereka akan nampak titik persamaan yang sama. Dan itu akan menunjukkan satu persamaan dan ukhuwah orang-orang mukmin. Kalau benar-benar beriman, kalau benar-benar kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan, iaitu titik persamaannya adalah pada akhlak dan adab orang mukmin kepada Allah dan juga Rasulnya. Okay, ini titik dia, titik persamaan dia di dalam surah Al-Hujurat. Okey, boleh? Banyak sangat ke? Ada soalan, Ustaz. Okey, baik, sila. Daripada Prof Ma'ruf, ya. Ustaz, Waalaikumsalam. lagi bercampur yang ada ayat Madaniyah dan juga ayat Makkiyah. Okey. Untuk Prof Ma'ruf. Okey, untuk Prof Ma'ruf yang bertanya, soalan yang berada di komen, apa lagi surah yang bercampur? Sebenarnya kebanyakan surah-surah di dalam Al-Quran memang bercampur. Di antara surah Makkiyah dan juga surah Madaniyah bercampur. Allah tak turunkan sedebuk. Allah turunkan mungkin 3-4 ayat pada sekian tempat. Kemudian 3-4 ayat yang lain pada sekian tempat. Ada kala Allah turunkan separuh surah di satu tempat. Separuh surah lagi Allah turunkan tahun-tahun yang kemudian. Lalu ada juga surah yang Allah turunkan sekaligus, satu surah dan sebagainya, macam-macam bentuk. Ada yang Allah turunkan satu masa tu 2 surah sekaligus, macam-macam bentuk mengikut keadaan Nabi SAW. Cumanya soalnya, kenapa dan bagaimana disusun semula? Kenapa Allah turunkan macam ni? Jawapannya, dia berdasarkan kepada keadaan Nabi, situasi Nabi. Sebab kalau Allah turunkan sekaligus surah ini, maka Nabi dan juga para sahabat tak menikmati dan merasai makna-makna di dalam surah ini. Yang ini disebut sebagai asbabun nuzul. Surah Madinah ni dia popular dengan asbabun nuzul. Setiap ayat yang turun ada sebab. Sebab-sebab penurunannya mesti ada peristiwa. Dia berbeza dengan surah Makkiyah. Surah Makkiyah ni Allah turun kan kepada Nabi, sebab dia lebih kepada pendekatan Nabi berdakwah kepada orang-orang Islam yang baru beriman. Jadi Allah turunkan seolah-olahnya macam ada silibus. Tetapi pada surah-surah Madaniyah orang dah beriman dah. Jadi ada peristiwa-peristiwa tertentu baru Allah turunkan satu ayat. Nanti tuan-tuan akan perhatikan, ayat kedua merujuk kepada si fulan, ayat ketiga merujuk kepada si fulan. Nanti saya akan explain pada tuan-tuan. Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita. Semua surah-surah ini, ayat-ayat Madinah ni ada orang-orang tertentu, ada asbabun nuzul dia. Cumanya bagaimana disusun, mungkin ibu-ibu, ayah-ayah yang pernah ikuti saya sebelum-sebelum ni, saya dah terangkan, iaitu melalui perantaraan Jibril. Antara salah satu caranya ketika mana Nabi bertadarus dengan Jibril pada bulan Ramadan, Jibril akan baca daripada ayat surah pertama sampailah surah terakhir. Dan pada saat itulah Nabi SAW maklum surah-surah yang bertebaran di Mekah dan Madinah ini telah disempurnakan, telah ditentukan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun turunnya separuh turun di sana, separuh lagi turun tahun-tahun yang kemudian di sini, bertaburan. Tapi telah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah melalui Jibril. Jibril tadarus dengan Nabi pada bulan Ramadan. Dan pada waktu itu Jibril akan baca daripada awal sampai akhir Quran. Maka Nabi maklum surah-surah ini telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Okey, tapi kalau soalan daripada Prof tadi adalah merujuk kepada situasi yang dekat dengan Nabi. Dan sahabat-sahabat Nabi pun maklum. Dan sebab itu kalau kita nak memahami ayat-ayat ini,
maka kita kena tahu dulu asbabun nuzul dia, baru kita tahu cerita dia. Kita nak lihat pada konteks penurunan ayat-ayat ini. Okey, selesai, kelas. Baik, surah Al-Hujurat. Kenapa dinamakan sebagai Al-Hujurat? Kerana ia merakamkan beberapa babak dalam surah ini, dan nama ini diambil pada ayat yang keempat pada surah ini, iaitu Allah menyebutkan kalimah Al-Hujurat. Cuma soal, apa beza Al-Hujurat dengan kalimah Ghurfah? Kan kita selalu sebut ini Ghurfah. Kalau idarah kita maklum, Al-idarah maksudnya pejabat. Tapi Ghurfah bilik, Al-Hujurat pun bilik. Okey, Hujurat bilik ni jamak muannas salim. Al-Hujurat adalah bilik, Al-Ghurfah pun adalah bilik. Al-Hujurat datang daripada kalimah Al-Hujrah. Bukan ujrah. Ujrah tu apa? Ujrah ni dia upah. Okey, itu lain tuan-tuan Taksi pun ujrah kan? Kita pergi taksi dekat Mekah kan, ujrah. Okey. Baik. Al-Hujrah. Kalau jamak yang dalam surah tu itu adalah jamak muannas salim. Dia jadi Al-Hujratan. Tak nampak ya? Al-Hujrah ni mufrad tunggal. Kemudian ada Al-Hujratan, ini musanna, dua bilik. Kemudian dia ada Al-Hujurat. Ini bilik-bilik. Dan bilik-bilik dekat sini adalah merujuk kepada rumah Nabi, bilik Nabi lah. Kamar-kamar Nabi. Okey. Manakala ghurfah pula, apa beza dengan ghurfah? Okey. Okey. Apa beza antara Al-Hujurat dengan Al-Ghurfat? Kita tengok yang ni lah. Hujurah ni mufrad dia, bilangan satu, tunggal. Okey, apa bezanya tuan-tuan? Ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah. Dua-dua ni bermaksud bilik. Dua-dua ni bermaksud bilik. Baik. Kalau tuan-tuan tengok pada rumah Nabi, misal contoh kita tengok ni Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ni dia banyak pintu. Dia ada banyak pintu. Ni antara, ni contoh tau, bukan lokasi benar. Okey, misal lah. Ada banyak pintu. Dan pintu-pintu ni adalah bercantum kepada rumah-rumah sahabat. Misal, kalau kita pergi sana ada pintu Abu Bakar. Dia ada pintu Abu Bakar kat sini. Kemudian ada pintu Umar. Ni masih rumah Umar. Dia dinding dia bercantum dengan Masjid Nabawi. Okey? Dan dia ada pintu keluar rumah, satu lagi pintu masuk ke dalam masjid. Sebab itu bila Nabi SAW wafat, Nabi minta semua sahabat Nabi tutup pintu mereka ke masjid, melainkan pintu Abu Bakar saja terbuka. Dan itu isyarat Nabi memilih Abu Bakar memimpin selepas kewafatan Nabi. Itu antara tanda. Okey, tanda masa Nabi nak wafat. Okey, sebab itu hari ni kalau tuan-tuan pergi ke Masjid Nabawi, tuan-tuan akan nampak babu Umar, babu Abu Bakar, bab itu, bab ini kan, pintu-pintu sekian-sekian ni. Okey. Kempen juga ni tuan-tuan. Nak pergi umrah boleh pergi dengan saya insya-Allah. Kita akan tengok. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sekarang ni okey, ni kawasan Masjid Nabawi. Sekarang kita nak spesifik kat sini tuan-tuan. Kita nak zoom in kat sini. Lokasi ni. Yang hari ni digambarkan dengan Masjid Nabawi bergabung dengan Raudhah kan. Saya nak bagi kepada tuan-tuan. Okay, kita nak tengok ni, kita nak zoom in kat sini. Okey, bayangkan ini pintu Masjid Nabawi. Okey. Rumah Nabi dekat sini, sebelah sini. Ni baket belah sini kan. Ni ada rumah Nabi. Dan rumah Nabi banyak kat sini. Sebab apa? Iaitu merujuk kepada rumah anak Nabi, rumah isteri-isteri Nabi kan, Aisyah,
Juwairiyah dan yang lain-lain, Zainab dan sebagainya. Jadi baca cantum. Sekarang ni ghurfah dengan hujrah ni dekat mana? Sengaja saya explain macam ni, ibu-ibu ayah-ayah, supaya saya nak explain bagi ibu-ibu ayah nampak satu lokasi rumah Nabi, satu lagi dekat mana Nabi punya ghurfah dengan hujrah tu. Hujrah dengan ghurfah ni, bayangkan ni satu rumah. Kita zoom in lagi, besarkan lagi. Ni bayangkan satu rumah. Dalam rumah Nabi ni dia terbagi kepada dua. Ada yang dipanggil hujrah, ada yang dipanggil ghurfah. Tak silap saya tuan-tuan, daripada bacaan sirah saya yang terhad, Nabi punya lebar rumahnya dalam lebih kurang 9 meter. Lebih kurang dia kira zirak. Okey, lebih kurang. Kemudian Nabi punya lebar ni, tak silap saya dalam 8.5 meter. Tak silap saya, minta maaf kalau salah. 8.5 meter. Dan Nabi punya ghurfah ni iaitu bilik yang macam ni. Bilik yang berataf, yang sakaf, yang ada bumbung. Kalau tuan-tuan buka rumah Nabi, cuba buka model rumah Nabi, Google kan. Bilik Nabi yang berbumbung ni, yang ini disebut sebagai al-ghurfah. Dan dia punya keluasan dia sekitar 5 meter, 5 kali 9. Kecil kan? 5 kali 9. Kita 10 kali 10 pun kita kata kecil bilik tu. Kan? Kalau orang yang jual rumah dia tahulah. Rumah 10 kali 10 ni kecil lah. Kalau kita ada 3 bilik, master bedroom saiz berapa puan? Kan? Lebih lah. Tapi rumah Nabi sekitar 9 ke 5. Yang ni kawasan ghurfah. Manakala dekat sini 3.5 kali 9. Sekitar kalau saya tak silap 9 meter ni. Okey. Yang ini yang tak berbumbung, ini disebut sebagai al-hujurat. Dia panggil al-hujrah lah. Satu rumah ada satu bilik. Tapi dipanggil al-hujurat adalah merujuk kepada rumah-rumah Nabi yang lain-lain. Saya ulangi sekali, ibu-ibu perhatikan Dalam satu rumah ni, bilik yang berbumbung disebut sebagai ghurfah. Bilik yang tak berbumbung ini disebut sebagai al-hujrah. Nampak? Ada beza Dan Allah Ta'ala sedang bercerita kepada kita dalam surah ini di tempat ni. Di tempat ni. Di rumah Nabi di tempat ni. Kenapa? Yang ini nanti kita akan tengok. Allah nak tunjukkan. Ni halus bahasa Quran. Allah tak cerita macam ni. Kat sini tak payah cerita. Kalau Nabi dah duduk bawah bumbung rumah dia, maksudnya kawasan yang sangat-sangat privacy, tak ada orang kacau, orang faham. Macam kita lah. Bahasa mudah macam ni. Rumah kita semua dah berbumbung. Misal lah, kita dengan anak kita. Kita masuk bilik dan kita lock pintu. Tuk. Anak kita dengar, anak kita kata apa? Okey, tak payah kacau. Sebab apa? Mak dengan ayah dah kunci pintu. Maksudnya, itu isyarat. Tak boleh kacau. Dan tak boleh masuk. Tapi kalau hanya rapatkan pintu tanpa lock, maksudnya kita masih boleh menerima undangan lagi. Kalau ada anak nak ketuk pintu ke, nak panggil orang maklum. Tapi kalau dia dah lock, okey, itu satu isyarat memberi gambaran. Jadi, sekarang ni Nabi tak duduk dekat sini tau. Kisah ni, Nabi berada di sini. So, sahabat-sahabat Nabi nampak, walaupun Nabi dah masuk rumah, tapi Nabi bukan duduk di kawasan yang privacy ni. Nabi masih lagi, walaupun dah privacy dalam rumah, tapi masih lagi dalam kawasan yang terbuka dalam rumah Nabi. Masih lagi tak berbumbung. Bahasa mudah macam inilah. Kalau kita dalam rumah, salin baju, mestilah di dalam kawasan yang bertutup kan, berbumbung. Maksudnya ni kawasan tak diganggu. Tapi kawasan terbuka ni, walaupun Nabi dah dalam rumah, tapi masih lagi terbuka. Kan? Nabi takkan salin baju dekat sini. Kan? Aurat takkan terbuka di kawasan sini. Sebab dia masih lagi terbuka. Walaupun dalam kawasan rumah Nabi SAW. Jadi sahabat Nabi diajar oleh Allah Ta'ala kita ni, walaupun saat berada di sini, ada adab dia. Bukan di sini, kalau di sini lagilah. Boleh faham maksudnya? Dia lebih privacy, lebih lagi. Kita dah secara uruf kita tahu dah. Tapi di sini yang diajar dekat sini, walaupun kawasan itu terbuka, tetap ada adab dan juga akhlaknya. Boleh? Kita nak kata macam mana? Dia bukan anjung. Dia foyer lah. Tapi kita berbumbung foyer kita kan. Dia kawasan yang dalam rumah, privacy, tapi dia tak berbumbung. Nak kata je foyer dia lepas pintu rumah.
Nak kata living hall, Nabi tak undang sahabat masuk sampai ke dalam ni. Dia macam lokasi yang berbeza dengan kita punya rumah. Sebab tu saya tak tahu istilah apa yang tepat. Kalau kita anjung, tak ada dah. Semua dah bertutup. Sebab Nabi kalau undang sahabat bermusyawarah, Nabi tak duduk dekat sini. Nabi akan duduk di kawasan dalam masjid. Sebab tu sahabat-sahabat ni dia ada tempat-tempat di kawasan Raudah tu, dia ada lokasi-lokasi yang dia orang selalu duduk. Dekat tiang inilah kan, dia selalu duduk bincang dekat situ. Dan saya suka Masjid Nabawi ni, dia satu, kita kata apa, satu kawasan dalam rumah Nabi jugalah. Dan kat sini Nabi ajar kita, dalam rumah ni selain kita utamakan bilik dan sebagainya, jangan lupakan ada ruang musalla. Sebab itu kalau kita pergi Masjid Nabawi, kita jangan masjid je. Kita kena nampak ini adalah model rumah agung, rumah Nabi SAW ni. Nabi ada rumah, ada bilik dan Nabi ada musalla. Apa tujuan musalla? Tempat situlah kita bergaul, di situlah tempat kita dirikan salat, tempat itulah kita menerima undangan, bermesyuarah dengan ahli keluarga, dengan kawan-kawan, dengan sahabat handai, tetamu dan sebagainya. Mesti ada ruang tu. Ada orang rumah besar-besar tuan-tuan tapi tak ada ruang solat. Kadang ruang solat dia kecil sangat. Sedangkan ruang TV ada, ruang tetamu ada, dapur ada, toilet ada. Tapi dalam bab ruang solat, mana-manalah. Situ pun boleh kot. Hari ni lagi hebat, laundry pun ada. Tempat baju-baju khas pun ada kan, disusun ada hat. Tapi ruang solat tidak ada. Sedangkan jantung kepada rumah bukan kitchen. Orang Muslim diajar jantung kepada rumah adalah musalla. Okey, musalla. Yang ini Nabi ajar kepada kita. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi kita dah nampak gambaran. Kalau Nabi dekat musalla lain cerita. Sekarang Nabi dekat hujurat ni. Alright. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan perhatikan pada ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala membuka surah ini dengan kalimah ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samiun alim. Baik, perhatikan. Ayat pertama Allah membuka dengan kalimah ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya pada ayat pertama adalah merujuk kepada pesan-pesan Allah. Lembutnya adalah pesan-pesan Allah. Tapi kalau keras sedikit, ni teguran-teguran Allah. Okey? Dan Allah terus merujuk kepada si fulan ni. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa tuan-tuan? Kita. Okey? Sebenarnya ayat pertama dan ayat yang kedua ni adalah merujuk kepada satu kisah. Nanti kita akan explain nanti. Cuma saya nak highlight dulu tuan-tuan, ya ayyuhallazina amanu adalah merujuk kepada kita yang berkata saya ni beriman pada Allah, beriman pada Rasul. Jadi bila baca ayat ni tuan-tuan, jangan tengok orang lain, jangan tengok kawan-kawan, jangan tengok orang lain, tengok kita. Saya buat ke saya tak buat? Ni. Sebab ini adalah satu didikan terus daripada Allah kepada orang mukmin. Sebab itu Allah kata ya ayyuhallazina amanu. Allah menggunakan an-nida, seruan. Seruan ni artinya kita melakukan satu perkara yang salah ataupun makruh. Maka kita ni jauh daripada Allah. Lalu Allah Ta'ala memanggil kita. Kan seruan ni kita memanggil kan? Man. Kita panggil macam tu. Kalau orang Arab dia panggil ya ayyuha lah. Kalau kita panggil nama je. Kita tak panggil wahai si fulan, tak ada. Bila kita menyeru, maksudnya kita memanggil daripada orang jauh supaya mendekati kita. Seolah-olahnya tuan-tuan, apa yang kita lakukan ini salah, lalu kita jauh daripada Allah dan Allah Ta'ala sedang memanggil kita supaya mendekati kita. Okay? Supaya mendekati Allah Ta'ala ni, kita ni, dengan melaksanakan sekian-sekian perintah. Okay? Sekian-sekian perkara ni Allah sebut sekian. Ni adab ni, buat ni. Dengan kamu melakukan ini, kamu akan mendekati Allah Ta'ala. Ini satu hubungan taqarrub. Kita dekat dan hampir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, apa yang Allah sebut tuan-tuan? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Janganlah kamu mendahului, tuqaddimu, mendahului Allah
dan Rasulnya. Perhatikan kalimah tuqaddimu. Tuqaddimu ni tuan-tuan ada khilaf daripada kalangan ulama. Tuqaddimu. Allah kata la tuqaddimu. Okey. Kalimah tuqaddimu ni iaitu dahului. Di sini tuan-tuan para ulama bincang. Tuqaddimu datang daripada kalimah qaddama. Ada yang kata ini adalah kalimah lazim. Ini adalah kalimah mutaaddi. Saya minta maaf tuan-tuan. Minta bersabar sikit je. Saya explain sikit je. Ini sudut ilmu nahwu dan sarf, mutaaddi. Kalau lazim ni, kan kita belajar bahasa Inggeris, dia ada subjek, dia ada predikat. Kalau kalimah lazim, dia tak memerlukan kepada explanation, dia tak perlukan kepada penerangan. Okay? Dia tak perlukan kepada objek ataupun predikat, dia tak perlukan. Kalau mutaaddi ni dia memerlukan. Ada kalimah-kalimah dia. Misal. Cuma bagusnya kalimah ni qaddamah ni dia boleh dua. Misal. Kalau saya kata saya berjalan. Berjalan. Itu maksudnya kalimah ni adalah lazim. Sebab orang kata kalau kata berjalan, maklumlah, berjalanlah. Dia tak perlu sandarkan kepada apa-apa. Saya berjalan. Saya makan, makanlah. Maklum kita makan. Saya minum, kita maklum. Itu namanya lazim. Okey? Okey. Sekarang ni qaddaman maksudnya dahulu. Kata Ibnu Ashur, Tahir Ibnu Ashur dalam kitab tafsir. Dia kata apa? Kalimah tuqaddimu ni merujuk kepada lazim. Lazim. Maksudnya dia tak memerlukan kepada objek yang perlu dia sandarkan. Bila Allah kata apa? Jangan mendahului Allah dan Rasul, orang maklum. Apa-apa perbuatan kita jangan lebih daripada Allah dan Rasul. Itu maksudnya dia tak bersandarkan apa-apa. Maklum dah. Boleh faham tak? Okey. Jangan dahulukan, jangan lebihkan apa-apa melainkan Allah dan Rasul. Allah dan Rasul itu di hadapan. Okey. Kalau kita kata mutaaddi, ini adalah pandangan daripada Al-Alusi, ulama tafsir juga. Dia kata qaddama dekat sini adalah mutaaddi, adakan objek. Objek dekat situ adalah jangan dahulukan keinginan kamu, kehendak kamu, pilihan kamu lebih daripada Allah dan Rasul. Nampak? Dia sandarkan dahulu tu kepada apa? Keinginan, pilihan ataupun kehendak. Tadi yang ni tak ada. Apa-apa urusan Allah dan Rasul di hadapan. Boleh. Sahih tuan-tuan. Pandangan ni jelas. Pandangan ni benar. Al-Alusi kata boleh juga dia jadi mutaaddi, bersandar, iaitu jangan dahulukan keinginan kamu, pilihan kamu, kehendak kamu lebih daripada Allah dan Rasul. Boleh. Jadi tuan-tuan, dua-dua ni adalah sahih. Dan dua-dua ni kita jelas dalam kehidupan kita, perkara yang paling tegas yang Allah kata. Ayat pertama ini adalah hak Allah dan hak Rasul yang kita orang mukmin kena tunaikan, iaitu jangan berlebih daripada perintah Allah. Jangan lebih daripada perintah Allah. Kamu mesti mengikut apa yang Allah perintahkan. Sebab setiap manusia ada keinginan. Setiap manusia dia ada pilihan dan dia ada kehendak dia. Tapi agama kita mengajar kehendak kamu, pilihan kamu nombor dua. Nombor satu yang paling utama, Allah dan Rasul. Tunaikan hak Allah, tunaikan hak Rasul. Boleh. Itu adab kita dengan Allah. Misal lah tuan-tuan, misal. Kadang-kadang kita nak berdebat. Ada benda-benda yang kita tak puas hati dan kita nak tegur. Adab yang paling pertama yang kita jelas daripada surah Al-Hujurat, apa yang kita buat, Allah redha ke tidak? Macam itu. Allah redha ke tidak? Saya kena dahulukan kehendak Allah atau tidak? Yang saya nak buat ni Allah ke tidak? Kalau memang saya nak buat kerana Allah, jalan tuan-tuan, jalan. Tapi kalau kena sebab saya nak jaga diri saya lah, saya nak itulah, saya nak ini, pilihan kita tinggalkan.
Alah, bahasa mudah macam ni tuan-tuan. Ni zaman sebelum PKP lah, sebelum COVID. Kalau kita nak berkahwin, nak buat majlis kahwin, apa yang selalu kita fikir? Kalau saya buat majlis kecil, nanti kawan kata apa pula? Orang cakap apa pula? Saudara kata apa pula? Macam-macam. Saya bagi mas kahwin macam ni, kan orang kata, kedekut pula. Buat majlis kecil-kecil, nanti orang kata, anak saya ni tergopoh-gapah kahwin ni, mesti ada benda bukan-bukan. Kita selalu fikir, apa orang kata, apa orang kata. Ayat pertama ni mengajar kita, setiap yang kita nak buat, fikirkan apa Allah kata, apa Nabi kata. Yang ini diajarkan. Boleh tuan-tuan Ataupun tuan-tuan, lepas ni, apa-apa yang kita buat, dahulukan Allah dan Rasul. Apa-apa? Apa-apa yang kita nak buat, dahulukan Allah dan Rasul. Ada satu hadis. Hadis ni ada isu sedikit. Kalau dalam kitab silsilah al-hadis ad-da'ifah ada sebut cerita berkaitan dengan hadis ni, status dia. Ada riwayatkan hadis ni mungkar, tapi dia punya isi dia bagus, iaitu kisah tentang hadis ni riwayat Abu Daud, Imam Ahmad dan juga Al-Imam Tirmizi. Ketika Muaz bin Jabal, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsir dia, ketika Muaz bin Jabal nak diutuskan oleh Nabi menjadi qadi dekat Yaman, Nabi tanya kepada Muaz bin Jabal, "Bima tahkum?" kata Nabi. "Bima tahkum?" Kamu ni nak berhukum nanti, nak putuskan satu hukuman, jadi qadi nanti, jadi hakim, macam mana? Kata Muaz bin Jabal, "Bi kitabillahi ta'ala." Saya akan putuskan satu hukum dengan saya gunakan Quran. Saya akan, ni adalah sumber apa kita kata premier kita. Okey, ni saya punya sumber yang utama, Quran. Saya akan rujuk pada Quran dan juga sunnah. Kemudian kata Nabi SAW, "Fa in lam tajid," wahai Muaz, kalau kamu tak jumpa jawapan daripada Quran. Tuan-tuan, ada satu kisah. Kisah ni lawak tuan-tuan. Ada seorang profesor ni, dia ni liberal. Dia kata apa pada murid-murid dia? Quran ni dia tak komplit. Dia kata Quran ni tak komplit. Sebab Quran tidak ada jawapan kepada seluruh masalah. Dia kata Quran tidak ada jawapan kepada seluruh masalah. Murid dia kata apa? Tak. Quran ada jawapan semua masalah. Semua masalah dalam kehidupan ni ada jawapan dalam Quran. Tapi kata profesor ni tak ada. Maksud murid-murid ni diam. Lalu ditanya pada profesor, apa jawapan yang tak ada dalam Quran? Profesor tu kata apa? Ni kamu tengok rambut saya ni. Profesor tu botak. Profesor Ma'ruf tak kan? Gurau je prof kan? Dia kata, tengok rambut saya botak. Ada tak jawapan tentang rambut botak dalam Quran? Ada tak Allah sebut penawar rambut botak dalam Quran? Ada tak? Dia tanya. Kalau Quran ni adalah jawapan kepada seluruh masalah dunia ni, paling mudah ni rambut saya tak ada rambut ni. Ada tak jawapan dia? Tuan-tuan nak jawab apa tuan-tuan? Kita nak jawab apa? Jawapannya tuan-tuan, ini kisah ni lucu lah. Ini kita kata kehidupan. Saya tak ingat ayat mana yang dipetik oleh pelajar ni, tapi ayat dia lebih kurang, tuan-tuan boleh cari lah. Iaitu lebih kurang Allah Ta'ala berfirman, kata Allah Ta'ala, Allah tidak akan menurunkan air ke bumi yang gersang. Memberi isyarat rambut si profesor ni botak adalah kerana rambut tu kepalanya berpenyakit. Dia tak akan tumbuh, tak akan subur. Dan dia memberi isyarat yang mana ayat Quran kata murid ni, Allah menyebutkan air hujan ni tak akan turun di atas bumi yang tumbuh-tumbuhan tak akan tumbuh subur di atas permukaan bumi yang kering kontang, yang rosak. Maka tak keluarlah sayur-sayuran, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan. Maka itu seolah-olahnya memberi jawapan sebagai satu sandaran kepala prof yang botak tu bukan sebab tak ada jawapan, tapi sebabkan kulitnya rosak, sebab itu rambutnya tak tumbuh. Faham tak maksud saya? Dia sekadar isyarat. Tak semua jawapan sebiji-sebiji tuan-tuan. Tapi dia general, Quran. Okay, general. Okey, jadinya tuan. Dia.
Okey, baik. Prof Ma'ruf. Saya tengah baca hadis tu, Prof Ma'ruf. Okey. Bismillah. Jadi saya sebut tadi kisah tadi, Muaz bin Jabal dia bertanya kepada Nabi SAW tanya kepada Muaz bin Jabal. Kata Nabi, bima tahkum? Macam mana kamu nak berhukum nanti bila kamu sampai Yaman? Kamu akan jadi qadi. Sebab Muaz bin Jabal terkenal sebagai orang yang alim. Dia boleh beza di antara halal dan haram. Itu kelebihan Muaz bin Jabal. Nabi iktiraf. Dia kata apa? Aku akan hukum bi kitabillahi ta'ala. Dengan hukum Allah ni. Cuma saya bagi tahu tuan-tuan. Hadis ni, dalam satu kitab silsilah hadis dhaifah, hadis ni ada status iaitu mungkar. Cuma dia punya isi dia baik. Okey, isinya baik. Muaz bin Jabal kata, aku akan berhukum pada permulaan adalah dengan Quran. Kemudian kata Nabi SAW, fa in lam tajid, kalau kamu tak jumpa dalam Quran jawapan dia, kamu nak cari mana? Kata Nabi kata Muaz bin Jabal, bisunnati Rasulillah, aku akan cari jawapan melalui sunnah Rasul. Kemudian Nabi tanya, fa in lam tajid, kalau kamu tak jumpa, kamu nak buat macam mana? Maka kata Muaz bin Jabal, ajtahidu ra'yi fa daraba fi sadri, iaitu aku akan berijtihad dan aku akan bertanya dengan pendapatku. Ini ijtihad lah ni. Lalu kata Nabi SAW, alhamdulillahillazi waffaqa Rasulullah lima yurdi Rasulullah. Lalu kata Nabi SAW sambil tepuk dada Muaz bin Jabal, kata Nabi SAW, segala pujian bagi Allah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada utusan Allah ni, iaitu Muaz bin Jabal. Maksudnya apa tuan-tuan? Dia mendahulukan setiap apa yang dilakukan Allah, Rasul, kemudian baru pandangannya, ijtihadnya. Okey, macam Prof Ma'ruf tanyalah, betul ke? Itulah kaedah yang diajarkan di dalam agama kita. Dan ini adalah hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Ibn Kathir, riwayat Imam Ahmad, riwayat Abu Daud dan juga riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa-apa yang kita lakukan, dahulukan Allah. Dahulukan Allah. Okey. Setiap pandangan kita, pendapat kita, perbuatan kita, kita letakkan Allah di hadapan. Kita nak bertutur tuan-tuan, selalu kita akan dahulukan akal. Hari ini dahsyat. Manusia bercakap dahulukan lidah daripada akal. Dia cakap dulu tuan-tuan, lepas tu baru fikir, salah pula. Kan? Kita pula diajar agama kita, dahulukan Allah baru lidah. Dahulukan Allah baru perbuatan. Insya-Allah tuan-tuan, apa yang kita buat, kita lakukan, kita ucapkan akan lebih teratur. Okey, dan akan lebih dilindungi, lebih terjagalah daripada segala kerosakan, segala musibah dan sebagainya. Okey, yang itu diajarkan, perkara yang pertama, poin yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Kamu dahulukan apa-apa yang kamu lakukan dengan Allah dan Rasul, dan kemudian Allah kata apa? Bertakwalah kepada Allah. Takwa ni apa tuan-tuan? Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Iaitu takwa di dalam ucapan kita dan takwa juga dalam perbuatan kita. Kalimah wattaqullah dekat situ, dia merangkumi kamu takwa dalam ucapan kamu dan kamu kena takwa dalam perbuatan kamu. Maksudnya merangkumi apa yang perlu kita lakukan ni, mesti dahulukan Allah dan mesti dahulukan Allah dan Rasul dalam bentuk ucapan kita dan juga dalam bentuk perbuatan kita. Okey tuan-tuan, mungkin soalnya dekat sini saya cuba bayangkan, apa maksud takwa ni? Apa maksud takwa ni? Di sini tuan-tuan ada beberapa pandangan saya bawa. Pertama daripada Ali bin Abi Talib. Takwa ni kata Ali adalah takutkan Allah. Khasyatillah, takutkan Allah. Okey, takutkan Allah. Kedua, beramal dengan Quran, itu nama takwa. Maksud selagi mana tuan-tuan takut kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, itu namanya takwa. Kedua, beramal dengan kandungan Quran, itu namanya takwa. Ketiga, bersedia dengan hari kebangkitan, itu takwa. Dan ini adalah ucapan daripada Ali bin Abi Talib. Definisi takwa itu apa? Takutkan Allah, kemudian beramal dengan Quran, mempersiapkan diri untuk hari akhirat. Tiga ni, itu namanya takwa.
Okay? Ibnu Athaillah pula tuan-tuan dalam kitab Al-Hikam, dia kata apa? Takwa ni apa? Takwa ni iaitu merujuk kepada zahir dan juga batin. Zahir kita, luaran ni, jasmani kita ni, iaitu dia ada had dan dia ada batasan. Okay, boleh faham Zahir kita ni ada had, ada batasan. Dia ada undang-undang dia. Semua benda kamu boleh buat, tapi dia ada had. Kamu boleh tengok semua benda, tapi ada benda yang kamu tak boleh tengok. Kamu boleh dengar semua benda, tapi ada benda yang kamu tak boleh dengar. Ia merujuk kepada perintah Allah. Boleh, itu namanya takwa. Manusia ni disebut sebagai manusia merdeka. Kita ni merdeka tuan-tuan, kita bukan hamba. Kita boleh buat. Kalau kata merdeka ni bebas, boleh buat apa saja. Tapi kita tertakluk dengan hukum Allah. Tuan-tuan boleh pegang semua benda, tapi ada benda yang tuan-tuan tak boleh pegang. Tuan-tuan boleh makan semua benda, tapi ada benda yang tuan-tuan tak boleh makan. Faham maksud saya kan? Itu maksudnya zahir. Itu namanya takwa. Kita terbatas, terhalang kerana perintah Allah. Itu namanya takwa. Selagi mana kita jaga tuan-tuan, itu takwa. Yang kedua, batin pula. Batin kata Ibnu Athaillah ni, batin pula adalah merujuk kepada niat dan keikhlasan kita. Zahir jaga seluruhnya dari ada batasan-batasan dia. Manakala batin dia adalah menjaga niat dan keikhlasan kita. Mesti lakukan sesuatu perkara, niatnya, ikhlasnya mutlak kerana Allah. Itu namanya takwa. Boleh tak? Jadi tuan-tuan, saya ulang lagi sekali. Ayat pertama, Allah kata orang mukmin ni perkara yang paling utama dalam hidup dia adalah jangan dahulukan apa-apa melainkan Allah dan Rasul yang di hadapan. Letakkan hak Allah pada seluruh. Sama ada ucapan kita, sama ada perlakuan kita. Dan Allah tegaskan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Macam mana bertakwa tu? Takutkan Allah, kemudian bersiap untuk hari akhirat, beramal dengan apa yang Allah perintahkan dalam Quran. Okey? Ataupun kata Ibnu Athaillah, jaga zahir kita dan juga jaga batin kita. Itu namanya takwa. Dan takwa ni penting tuan-tuan, sangat penting. Kenapa? Sebab takwa ni dia merupakan satu syarat di dalam khutbah Jumaat. Kalau dia tak penting, dia tak akan jadi rukun dalam khutbah. Yang mana khatib ni dipesan ittaqullah, ittaqullah ni, bertakwalah pada Allah, bertakwa daripada Allah ni. Daripada hari pertama Nabi berkhutbah di Masjid Jumaah, di Masjid Nabawi di Quba tu tuan-tuan, sampailah kepada Jumaat hari esok, Jumaat minggu lepas. Setiap minggu dunia ni tak berhenti orang memesan dengan pesan takwa. Sebab dia adalah benda yang sangat penting. Setiap minggu dipesan, tak pernah berhenti. Sangat penting. Dan kita kena tanya pada diri kita, saya ni bertakwa ke tidak? Saya ni bertakwa ke tidak? Sebab benda ni penting. Dan takwa ni adalah kita tengok pada perbuatan kita. Saya bagi contoh, mudah macam ni. Kalaulah kita dengar khutbah orang kata ittaqullah, bertakwalah pada Allah, kita tengok. Kalau ada ibu bapa yang bertakwa, sudah tentu tidak ada ibu bapa yang akan ambil harta yang haram dan syubhah daripada luar rumah, dia bagi makan kepada anak-anak dia. Itu. Kalau ada anak-anak yang bertakwa, sudah tentu kita tak akan dengar ada anak-anak yang akan menderhakai ibu bapa dia. Kalau kita pekerja yang bertakwa, sudah tentu kita pekerja yang tak akan culas dan curi tulang dalam pekerjaan kita. Betul tak? Ini kita tengok apa kesan daripada takwa ni. Kalau kita majikan yang bertakwa, sudah tentu kita tak akan menzalimi dan menyusahkan pekerja kita. Kita akan tunaikan hak pekerja kita. Ataupun tuan-tuan, ataupun kalaulah kita ni pengguna jalan raya yang bertakwa, kita tak akan langgar lampu isyarat, betul? Tak akan langgar lampu isyarat, kita tak akan potong barisan, kita tak akan jadi samsing jalan raya, kita tak akan lakukan perkara-perkara yang menyusahkan orang di jalan raya. Nampak? Itu takwa. Dia ada kesan pada ucapan dan dia ada kesan pada perbuatan. Dia bertitik tolak dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahasa mudah tuan-tuan, takwa ni dua lah bahasa mudahnya. Kalau kita tengok keseluruhan pandangan ni dua. Takwa ni iaitu melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini perkara fardu.
Melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Buat apa yang Allah perintah untuk dekat kepada Allah, dan tinggalkan apa yang Allah larang, iaitu tinggalkan apa yang menjauhkan kita daripada Allah. Itu nama takwa. Maksudnya tuan-tuan, bila kita nak buat sesuatu, benda ni dekat dengan saya, dengan Allah ke tidak? Kalau dekat kepada Allah, buat. Kalau sesuatu benda tu kita tahu, kita buat akan jauhkan kita daripada Allah, tinggal. Itu nama takwa. Sama ada dalam bentuk ucapan ataupun dalam bentuk perbuatan. Dan yang kedua, takwa di sini adalah kita taqarrub, dekatkan diri kita kepada Allah dengan melaksanakan perkara-perkara sunat. Itu namanya takwa. Ini secara kesimpulan tuan-tuan. Saya ulang sikit tuan-tuan. Kesimpulannya takwa ni, pertama, buat apa yang Allah perintah, tinggal apa yang Allah larang. Kayu pengukur dia, tengok kalau benda tu dekatkan kita dengan Allah, buat. Kalau benda tu jauhkan kita daripada Allah, tinggal. Yang kedua, iaitu dengan usaha taqarrub kepada Allah dengan mengganda banyakkan amalan-amalan sunat, itu namanya takwa. Okey, itu namanya takwa. Jadi Allah pesan ni, wattaqullah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kemudian tuan-tuan, Allah kata apa? Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Tuhan yang sami' dan Tuhan yang alim. As-sami'un alim. Okey, as-sami'un alim ni maksudnya apa tuan-tuan? Sami' ni Tuhan yang mendengar ucapan-ucapan kita. Okey, ada ucapan kadang kita ni gelojoh tuan-tuan. Cakapnya ikut kehendak, ikut kemahuan, nafsu. Okey, apa yang kita nak cakap, kita cakap. Okey, ni hak saya lah, biar saya cakap apalah. Sebab kita rasa ini kita punya, kita sendiri. Kita nak cakap apa, kita cakap. Sampai tahap tu. Tapi Allah pesan, innallaha sami', Allah mendengar ucapan kamu. Dan Allah kata innallah alim, dan juga Allah itu maha mengetahui. Tahu apa tuan-tuan? Allah tahu niat kamu. Penting tuan-tuan. Sebab ada kala kita ucap tak sama dengan hati. Kan, seperti mana yang berlaku kepada Yasir kan? Yasir kan, dia menyembunyikan imannya, menzahirkan kekufuran dia sebab dia tak tahan dah diseksa. Mengadu pada Nabi dan Allah turunkan wahyu membenarkan perbuatan tersebut dalam keadaan darurat. Jadi Allah nak bagi tahu, aku tahu ucapan kamu dan kamu kena tahu juga aku tahu niat kamu. Okay? Sebab ada kalanya kita tak dapat mendahulukan kehendak Allah dan Rasul, ada mungkin darurat-darurat yang lain. Jadi Allah pesan, innallaha sami'un alim. Aku tahu ucapan kamu dan aku tahu niat kamu. Dua-dua itu akan jadi hisab di hari akhirat. Ucapan kita dan juga niat kita. Itu ayat yang pertama. Ni bab adab tuan-tuan. Kita rasa adab akhlak ni benda yang remeh. Tapi tak. Kata kunci yang paling atas sekali, Allah dan Rasul ada hak dia. Dan kita kena tunaikan hak Allah dan Rasul dalam semua bentuk ucapan dan perbuatan. Okey. Okey, Puan Shima tanya, kalau untuk golongan yang mu'allaf kan, dia terpaksa sembunyikan keimanannya daripada keluarga, takut dia apa-apakan, mungkin bahaya, mungkin ada mudarat yang lain kan, macam mana? Maka dibolehkan dalam keadaan seperti itu, sebab dia tahu kesannya lebih besar kan. Kalau saya buat macam ni sebab dia lebih kenal keluarganya, ibu ayahnya. Kalau dia seberani macam Umar, silakan kan, angkat terus pedang. Siapa nak lawan saya? Siapa nak isterinya jadi janda, anak jadi yatim, halang saya. Tapi dalam masa yang sama juga, Nabi tunjukkan cara seperti mana Nabi dengan Abu Bakar ketika hijrah. Dalam keadaan diam-diam kan, keluar dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Ada dua pilihan dalam kehidupan ni, dan kita memilih mana. Yang penting kita mesti ada perancangan kita. Nabi sebenarnya kalau tengok yang pada hijrah Nabi, boleh Nabi memilih Omar, kan lebih mudah. Omar dengan tegasnya dan tak ada orang halang, berbanding Nabi dengan Abu Bakar. Sebab Abu Bakar ni dikejar dengan Suraqah bin Malik kan, macam-macam halangan. Tapi kenapa Nabi memilih Abu Bakar? Sebab bukan kerana mana yang mudah, mana yang susah, tapi yang mana Nabi merancang. Kita macam tu juga dalam keimanan kita, dalam amalan kita, kita ada rancangan kita. Jadi kita rasa ini rancangan saya, walaupun susah, tak apa, jalan.
Rancangan itu kadang membantu kita. Okey. Tapi kalau ada masa kita berani dan sebagainya, silalah ikut jalan mana-mana jalan boleh. Itu jawapan saya lah, mana-mana pun boleh. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian ayat yang kedua. Allah menyebutkan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Allah tuju pada kita lagi sekali tuan-tuan. Wahai orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum. La tarfa', jangan tinggikan suara-suara kamu. Fauqa sautin Nabi, lebih tinggi daripada suara Nabi. Ini adab kita, akhlak kita dengan Nabi SAW. Jangan tinggikan, tolong, please. Okay. Wala tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'. Dan janganlah kamu jaharkan, kuatkan suara kamu seperti mana kamu kuatkan suara kamu kepada orang lain. Maksudnya kita bercakap dengan Nabi tak sama macam kita cakap dengan orang lain. Orang lain mungkin kita menengking, tegas, kuat dan sebagainya. Tak sama dengan cara kita bercakap dengan Nabi. Antahbata, Allah sebut dia punya kesan dia tuan-tuan. Boleh jadi akan tahbat. Tahbat ni maksudnya akan gugurkan pahala-pahala a'malakum, amalan-amalan kamu tanpa sedar. Wa antum la tash'urun, sedangkan kamu tidak sedar. Benda ni penting tuan-tuan. Allah ikat dengan kalimah antahbata a'malukum. Sebab tanpa sengaja dia akan menggugurkan pahala-pahala amalan-amalan kamu. Okey, baik. Ayat ni macam mana tuan-tuan? Sebenarnya ayat ni tuan-tuan, ayat ni adalah merujuk kepada satu hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Okey, hadis riwayat Imam Bukhari, iaitu cerita daripada Abdullah bin Zubair, Ibn Zubair. Daripada Abdullah bin Zubair. Ada satu cerita. Kan saya sebutkan tadi, surah ni diturunkan pada Amul Wufud, zaman delegasi. Ramai orang-orang kabilah-kabilah luar Mekah Madinah datang beriman dengan Nabi. Jadi dihantarlah utusan-utusan, rombongan-rombongan untuk mewakili kabilah-kabilah beriman dengan Nabi. Nabi dah tak keluar dah. Orang-orang datang ke Madinah, jumpa Nabi, semua nak bai'ah. Ya Rasul, saya nak beriman kepada engkau. Ya Rasul, saya nak beriman kepada engkau. Nak jadi cerita, satu hari itu sahabat Nabi yang dekat, Abu Bakar dan Umar, dua-dua ni mentua Nabi, duduk dengan Nabi. Tetamu datang, dan tetamu itu daripada Bani Tamim. Semestinya bukan tanah Melayu lah. Okay, daripada Bani Tamim. Ada satu bani kabilah, Bani Tamim. Datang jumpa dengan Nabi SAW. Dan namanya adalah Al-Aqra' bin Habis. Al-Aqra' bin Habis. Ini ketua dia lah. Datang wakil dengan delegasi dia. Jumpa dengan Nabi. Bertemu dengan Nabi, dan Nabi SAW tawarkan, nak beriman ke tidak dengan aku, dengan Allah dan Rasulnya, cerita tentang iman. Dan Al-Aqra' ni setuju, ya saya akan beriman kepada engkau ya Rasulullah. Semua beriman. Pendek cerita tuan-tuan, saat tersebut Umar dan Abu Bakar bagi pandangan. Dia kata, ya Rasul, saya cadangkan untuk engkau memilih Al-Qa'qa' bil Ma'bad. Contohlah, kita duduk dengan si fulan, ada orang datang. Kita katalah antara ramai-ramai tu, kita cadangan ni, saya rasa awak pilih tu lah. Saya nampak dia lebih nampak berkepimpinan. Itu pandangan kita lah kan. Nabi duduk sini ni. Contohlah, Nabi ada sahabat-sahabat yang memberi cadangan. Jadi dia nampak, dia kata Abu Bakar Siddiq, aku cadangkan engkau memilih Qa'qa' bin Ma'bad. Aku nampak dia lebih berketerampilan. Nabi dengar lah, Nabi diam je. Tiba-tiba Umar Al-Khattab pula, dia kata, ya Rasulullah, aku cadangkan pula, apa kata kalau engkau memilih Al-Aqra' bin Habis. Orang Bani Tamim, dua-dua ni Bani Tamim. Abu Bakar cadangkan memilih si fulan ni daripada Bani Tamim, yang namanya Qa'qa'. Umar pula cadangkan si Al-Aqra', Bani Tamim juga. Jadi ada dua pandangan lah, ada dua idea. Semua nak membantu Nabi ni. Tapinya Abu Bakar tanya kepada Umar, wahai Umar, kau cakap ni nak berbeza pandangan dengan aku ke? Maksudnya Umar kata tak. Aku bagi cadangan ni sebagai cadangan saja. Bukan nak berbeza, nak bergaduh, tak, cadangan. Tapi tuan-tuan, kerana tu akhirnya dua-dua ni berdebat dan telah meninggikan suara kepada Nabi. Hadis ni riwayat Bukhari. Dua-dua mentua tuan-tuan, bukan menantu, bentua. Dan Nabi ni adalah menantu dia kan. Jadi tanpa sengaja, dua-dua ni sedang berbicara untuk membantu Nabi, untuk agama Allah.
Mana lagi terbaik? Cadangan je, idea. Tapi tanpa sengaja telah berkelahi. Berdebatlah, tak adalah sampai bergaduh. Cuma main suara lah kan. Aku rasa dia ni. Akhirnya bergaduh. Akhirnya bertekak lah. Tinggikan suara. Dan Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Jangan la tarfa'u aswatakum. Jangan tinggikan suara kamu fauqa sautin Nabi. Lebih daripada suara Nabi SAW. Dan ini adalah adab dan juga akhlak. Maksudnya apa tuan-tuan? Allah maklumkan kepada manusia, jangan kuatkan suara kamu berhadapan dengan Nabi SAW. Jangan Sebab apa tuan-tuan? Ni kita mungkin tak rasa, sebab orang Arab ni memang macam tu. Orang Arab ni dia budaya dia suara memang kuat lah. Okay? Bahkan orang Arab ni kalau tuan-tuan beli dia punya SIM card dia punya data handphone dia tu tak banyak. Dia punya waktu call tu banyak. Sebab dia kuasa dia dekat mulut. Orang Arab ni tenaga dia dekat mulut tuan-tuan. Dia memang bercakap je. Tuan-tuan pergi Mekah, pergi Madinah, tuan-tuan pergi negara Arab. Diorang ni naik bas ke apa, ni telefon ni tak berhenti. Kan? Macam-macam benda dia cakap. Saya pun tak tahu siapa dia cakap. Ada pula orang Raja Melayan tu. Menyembang je kan. Memang suaranya kuat. Dan lagi tuan-tuan, mungkin juga hadis ni, ayat ni tuan-tuan, yang bila kata la tarfa' aswatakum, jangan tinggikan suara kamu lebih daripada suara Nabi ni. Orang Arab hari ni kalau dia orang bergaduh, tiba-tiba ada orang datang, sallu 'alan nabi, semua senyap. Kalau tuan-tuan tengok orang Arab mana Malaysia ke mana, kalau bergaduh tuan-tuan, dia mula bertekak, tuan-tuan datang cakap sallu 'alan nabi, dia akan diam. Ini antara dah jadi tradisi. Okay, sebab mereka ditegur, Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar ni adalah ditegur, jangan tinggikan suara kepada Nabi SAW. Dan dia umum kepada kita semualah. Dan ini cerita tentang mereka yang jumpa Nabi. Dan dia tak terbatas kepada kita yang tak berjumpa dengan Nabi SAW. Ada satu hadis tuan-tuan, riwayat sendiri oleh Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab kata apa tuan-tuan? Ada dua orang duduk bercakap dalam Masjid Nabawi. Ini selepas zaman Nabi wafat. Dan Umar ketika itu menjadi khalifah, Amirul Mukminin. Ada dua orang lelaki tengah bercakap ataupun mungkin bertelagah, tak disebutkan tapi dia kata suaranya tinggi dalam Masjid Nabawi. Lalu Umar kata apa? Wahai si fulan, kamu tengah cakap apa benda ni? Kata Umar Khattab, kamu dua ni cakap daripada apa ni? Tak, Umar kata okey. Umar kata kamu ni cakap tentang apa? Duk tinggi-tinggi suara. Dan kamu sedar tak kamu berada di mana? Ni Umar pesan tuan-tuan. Dua orang tengah bercakap suara tinggi dalam Masjid Nabawi. Masa tu Umar ni jadi khalifah, maksudnya Nabi dah wafat. Dia tengah cakap kuat dalam Masjid Nabawi, Umar tanya, kamu cakap apa ni? Dan kamu sedar tak kamu berada di mana? Lalu Umar tanya lagi, kamu ni orang mana? Lalu dua-dua lelaki ni kata apa? Kami ni daripada Taif. Jauhlah ni orang Taif. Lalu kata Umar Khattab, kalau kamu orang Madinah, sudah tentu aku akan pukul kamu. Maksudnya aku akan jatuhkan hukuman kepada kamu. Mungkin kamu tak faham uruf. Di sini tuan-tuan, ulama menjadikan athar ni, perbuatan Umar ni sebagai satu dalil makruh meninggikan suara Nabi, meninggikan suara kita di sisi maqam Nabi SAW. Ini cerita selepas zaman Nabi wafat. Maksudnya tuan-tuan, adab tu masih lagi dijaga. Bukan sekadar ketika masa Nabi hayat hidup, tapi ketika Nabi SAW wafat pun kita perlukan perlahankan suara kita ketika mana kita berada di maqam Nabi SAW. Khususnya di dalam Masjid Nabawi. Jangan lebih-lebih lah. Suara kita ni jangan lebih. Ini adalah adab dan ini adalah perintah Allah Ta'ala. Ini adalah perintah Allah Ta'ala. Mungkin ada kita kata, kenapa pula Nabi tak tahu pun? Kan Nabi dah wafat dan sebagainya. Macam-macam lah kita berhujah. Pertama, ini adalah ya ayyuhallazina amanu. Khusus Allah tegur, wahai orang mukmin. Kalau kamu mukmin, dengar perintah aku. Jangan argue. Kedua, kalau kita bertanya pula, kenapa tak boleh pula? Apa hikmah dia? Allah ikat dengan kalimah antahbata a'malukum, kata Allah. Nanti akan digugurkan pahala-pahala kamu. Okey, nanti saya akan terang tuan-tuan. Okey, sekarang ni Allah kata jangan tinggikan suara di hadapan Nabi. Kemudian Allah kata apa? Wala tajharu lahu bil qaul. Kan? Wala tajharu bil qaul. Sekejap tuan-tuan ya. Itu Ya. Okey.
wala tajharu lahu bil qaul ka jahri ba'dikum li ba'd. Dan Allah membezakan nabi ni dengan orang lain. Maksudnya seperti mana kamu bercakap dengan orang lain, tak boleh kamu bercakap dengan nabi seperti itu. Itu antara yang Allah tegaskan. Wala tajhar, tuan-tuan perhatikan kalimah tu. Wala tajhar. Dan janganlah kamu berkata dengan suara yang keras kepada Rasul sebagaimana kerasnya suara kamu dengan sebahagian yang lain. Cara kamu bertutur, berkomunikasi dengan kawan-kawan, dengan Rasul berbeza. Seperti mana kita sendirilah cakap dengan kawan kita, bercakap dengan mak ayah kita berbeza. Nada tak sama. Okey, begitulah Allah mengajar dan mendidik kita. Okey, dan saya sebutkan tadi semasa Nabi hayat hidup dan selepas Nabi wafat pun adab ni terus lagi terus berterusan. Okey, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tuan-tuan, sekejap Okey. Sekarang tuan-tuan, ada satu lagi cerita disebutkan juga daripada Al-Imam Ibn Kathir. Dia kata apa? Bila ayat yang kedua ni turun, bila ayat yang kedua ni turun tuan-tuan, ada seorang sahabat Nabi namanya Sabit bin Qais bin Syams. Sabit bin Qais bin Syams. Dia dengar ayat ni tuan-tuan, dia terus diam. Dia terus menyorok dalam rumah dia. Dan Nabi ni dia suka cek jemaah-jemaah yang ada dekat Masjid Nabawi. Dan Nabi akan tanya pada sahabat-sahabat, kalau dia dah tengok 2-3 kali ada jemaah kalangan orang mukmin ni tak datang, Nabi akan minta sahabat Nabi buat spot check. Mana si fulan ni? Dia pergi mana? Pergi cari dia. Dan dia cerita tuan-tuan, bila Allah turunkan wahyu ni, ayat ni, sahabat Nabi Sabit bin Qais bin Syams ni, dia nyorok dalam rumah dia, dia diam. Dia tak nak keluar rumah tuan-tuan. Jadinya bila Nabi perintahkan, kamu pergi cari Sabit ni, kenapa tak nak pergi sembahyang jemaah dekat masjid ni? Pergi cari dia. Tengok-tengok dekat rumah, Sabit kata apa? Celaka aku memang kena celaka dengan Allah dah ni. Allah murka kepada aku. Dia sangka tuan-tuan, ayat ni Allah tegur dia. Sebenarnya Allah tegur Abu Bakar dan juga Umar, bukan tegur kepada Sabit ni. Sebab apa? Sabit ni tuan-tuan adalah sahabat Nabi, dia ada masalah pendengaran. Bila dia ada masalah pendengaran, dia suara dia kuat. Macam kita pakai earphone, Walkman tuan-tuan, kita punya suara ni akan jadi kuat sebab kita tak dengar suara kita. Jadi dia ada masalah tu. Dia kalau cakap dengan Nabi suaranya kuat, dia tiba meninggi, orang dengar, dah kenapa dia ni cakap suara yang tinggi. Jadi dia ingat ayat tertuju pada dia. Jadi dia takut, dia kata, aku tak nak keluar rumah, aku takut aku tersalah cakap dengan Rasul sebab ayat ni teguran ni. Nampak tuan-tuan, ni adab tuan-tuan. Dia kata aku tak nak keluar rumah dah. Lalu sahabat-sahabat mengadu pada Nabi, dia kata, ya Rasul, Sabit tak keluar rumah sebab dia takut dia akan menggasari kamu. Dia takut dia akan menimpa kesalahan di sisi Allah Ta'ala sehingga merosakkan amalan dia kerana meninggi suara kepada kamu. Lalu kata Nabi SAW, idhab ilaihi faqul lahu innaka lasta min ahli nar walakinnaka min ahli jannah. Subhanallah. Allah kata Nabi SAW, sahabat, pergi jumpa dengan Sabit bin Qais, bagi tahu kepada dia, dia bukan penghuni neraka, akan tetapi dia adalah penghuni syurga. Tuan-tuan, ni datang daripada mulut Nabi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi dah jamin tuan-tuan, dia bukan ahli neraka, dia adalah ahli syurga. Barulah si Sabit bin Qais ni keluar daripada rumah tuan-tuan. Kita dengar cerita ni macam lucu, tapi sebenarnya inilah namanya wara'. Inilah namanya wara'. Dia sangat berhati-hati dan ini namanya takwa. Okey, bukan salah dia tuan-tuan telinga ni, tapi dia rasa itu adalah satu kesalahan. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Mungkin tuan-tuan mungkin kita kata, kenapa ya saya tak boleh tinggikan suara kepada Rasul? Sama ada semasa Nabi hidup ataupun selepas Nabi wafat. Kalaulah kita tanya, kenapa ya saya tak boleh? Kenapa? Sebab Allah kata apa? Antahbata. Nanti dia akan gugurkan a'malakum, pahala-pahala amalan kamu. Baik, tuan-tuan tengok Sebenarnya tuan-tuan, alasan di sini, kalau dalam ilmu bahasa Arab tuan-tuan, tuan-tuan perhatikan ayat yang kedua tu Allah kata jangan la tarfa'u, jangan tinggikan suara pada Nabi tu. Jangan cakap seperti mana kamu cakap dengan sahabat-sahabat kamu. Beza bergaul dengan Nabi ni. Dan sekali Nabi kata apa? Allah kata antahbata.
Kelak nanti dia akan menggugurkan a'malakum, kan? Amalan-amalan kamu. Allah sebut kesan dia, dia akan gugurkan amalan-amalan kamu. Di sini tuan-tuan ada huruf lam. Kat sini ada huruf lam. Okey, ada huruf lam macam ni. Dan namanya lam as-sayrurah. Ni ilmu bahasa Arab lah. Lam sayrurah ni iaitu kesan dia, kesudahan dia. Kamu buat macam ni, ni efek dia ni. Dia akan gugurkan ni. Sebab lam kat sini ada huruf lam. Okay, cuma kita tak nampaklah kalimah lam dekat sini, tapi di situ menunjukkan akibat. Kamu buat macam ni, akibat dia macam ni. Kenapa tuan-tuan? Seolah-olahnya Allah memberi isyarat pada lam sayrurah dekat sini adalah kamu Allah tak nak orang mukmin ni terjerumus ke arah perkara yang membinasakan. Macam mana tuan-tuan? Mula-mula kita tak beradab. Kita mula tinggikan suara, kan? Okay? Mula-mula kita tak beradab, kita tinggikan suara. Mula-mula tak beradab, kita tak sengaja, tuan-tuan. Sebab itu Allah kata wa antum la tash'urun. Kamu tak sedar ni. Mula-mula kamu tak beradab, kita tak jaga. Kedua, sikit-sikit kita mula tinggikan suara, keraskan suara kita. Ketiga, kita akan meremehkan pandangan Nabi, kata-kata Nabi. Ni kesan dia. Macam anak-anak kita, tuan-tuan. Kalau tak diajar daripada kecil untuk jaga akhlak dengan kita, mula-mula dia tak jaga, dia tak peduli. Kedua, dia makin besar, dia dah mula rasa lebih lagi. Mak yang lantak lah, mak cakap apa saya tak dengar. Dia mula dah kesan dia. Mula-mula tak beradab. Kedua, dia akan keraskan suara dia. Ketiga, dia akan remehkan pandangan Nabi. Yang keempat, dia boleh sampai tahap dia akan kritik Nabi. Dan yang kelima, dia akan mula belajar bangkang apa yang Nabi kata. Nampak? Dia kesan daripada awal iaitu tak beradab. Sebab itu ulama kita makruh, kan? Sama ada masa Nabi hidup ataupun selepas Nabi wafat. Kalau dia ajar daripada awal, rendahkan suara ni bila nak bertutur dengan Nabi ni. Kita diajar untuk hormati Nabi dalam semua sudut. Kalau suara pun saya tak boleh tinggikan, yang ini takkan berlaku, tuan-tuan. Kita takkan keraskan suara, kita takkan mula remehkan Nabi, kita tak mula kritik Nabi, dan kita takkan mula belajar untuk membangkang Nabi SAW. Kalau sampai ke tahap ni, maka dia akan jadi kufur. Dan inilah kesan dia, tuan-tuan. Nampak? Sebab itu Allah sebut lam sayrurah kat sini, Allah kata antahbata a'malukum. Boleh jadi dia akan gugurkan pahala-pahala kamu. Dia bukan dekat sini, tetapi dia dekat sini nanti. Tu kat bangkang tu. Dia akan menggugurkan amalan-amalan. Wa antum la tash'urun. Padahal kamu tak sedar. Tak sedar tu kenapa, tuan-tuan? Dia dah jadi habit. Kan ramai umat Nabi ni. Kalau sahabat-sahabat boleh lagi kawal, tuan-tuan. Tapi dah umat ramai ni, dah macam-macam watak, macam-macam perangai. Dia boleh jadi kesan yang lebih besar. Musibah yang lebih besar. Boleh, tuan-tuan? Okey? Boleh? Nak kata kat komen Facebook tu orang anggut tak nampak pula, kan? Saya mengharapkan Puan Shima kata okey. Alright. Okey. Alright. Okey. Ya. Warak maksudnya takwa lah. Takwa. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, tuan-tuan perhatikan kalau kata Al-Imam Ibn Kathir pada ayat antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Allah kata apa? Supaya tidak akan menggugurkan, menghapuskan pahala amalan kamu sedangkan kamu tak sedar. Kata Ibn Kathir, Allah melarang kamu mengangkat suara pada Nabi, takut-takut Rasulullah akan marah. Maksudnya Nabi kan dia bashar, dia kan manusia. Takut Nabi terasa. Kemudian kata Ibn Kathir kata apa? Apabila Nabi marah, maka itu akan menjadikan kemarahan Allah. Okay? Dan hal itulah yang akan membawa kepada amalan perbuatan kalian akan terhapus
sedangkan kalian tak sedar. Ini pandangan Ibnu Katsir. Okay, Ibnu Katsir kata apa? Boleh jadi masa kita duduk tinggi-tinggi suara ni, lebih-lebih kita daripada Nabi ni, menyebabkan Nabi terkecil hati. Kecil hati Nabi, marahnya Nabi tuan-tuan, maka mendatangkan kemurkaan Allah. Okey, tuan-tuan perhatikan Kenapa Ibnu Katsir sebut macam ni? Maksudnya dia kata apa? Kalau kita tinggikan suara, nanti Nabi kecil hati. Kalau Nabi kecil hati, Nabi marahlah kan? Ada rasa tak senang kan? Dan kemarahan Nabi itu mengundang kemarahan Allah. Kenapa tuan-tuan? Sebab ia berdasarkan kepada hadis Nabi SAW digelar sebagai Khalilullah. Nabi SAW ni disama dengan Nabi Ibrahim, Khalil. Nabi SAW dia adalah gelaran yang sama kepada Nabi Ibrahim, Khalilullah. Nabi Ibrahim dapat gelaran Khalilullah ni sebab dia Abul Anbiya, bapa kepada para nabi, sebab ramai anak-anaknya daripada para nabi kan, daripada Bani Israel. Okey, baik tuan-tuan tengok Nabi ni kan digelar sebagai Al-Habib, Al-Habibullah, betul tak? Tapi tuan-tuan, darjat yang lebih tinggi adalah Al-Khalilullah. Dekat Israel tu apa nama Khalil tu? Ada dekat selatan, dekat wilayah Palestin. Dalam bahasa Arab disebut Khalil, tapi dia dah terjemah lain, dia dah bunyi lain. Selalu kita sebut daerah tu, wilayah di ni. Apa nama dia? Okey, Khalil ni tuan-tuan, okey. Habib ni dia datang daripada kalimah hub. Apa? Ada dekat wilayah dekat Palestin, ada nama Khalil. Dia merujuk pada Nabi Ibrahim lah tu. Wilayah tu lah tempat penetapan Nabi Ibrahim dekat Palestin. Okey, Habib ni hub. Kita panggil kasih kita, ni habibi saya, ya habibi kan. Ni sayang saya, kekasihku lah, sebagainya lah. Kalimah hub ni sayang lah, cinta. Khalil ni dia datang daripada kalimah khullah, al-khullah. Ada beza tuan-tuan Dan kalimah khullah ni lebih tinggi daripada al-hub. Lepas ni kita boleh panggil kita punya pasangan ya khalili. Dah tukarlah, tak ya habibi lah, ya khalili. Apa maksud dia tuan-tuan? Kalau digelar al-habib, Habibullah, kekasih Allah, artinya Nabi ni buat, tuan-tuan perhatikan Nabi buat, sama ada perbuatan Nabi, percakapan Nabi, tindakan Nabi, cara Nabi berfikir dan sebagainya, Nabi hanya buat apa yang Allah suka. Itu namanya Habibullah. Maksudnya nak dapat ke darjat ni tuan-tuan, Nabi akan buat apa yang Allah suka. Yang Allah tak suka, dia tak buat. Jadilah kekasih Allah. Sebab itu Allah sebut kul in kuntum tuhibbunallah. Allah gunakan kalimah hub. Kalau kamu kata kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikut Nabi. Yuhibbukumullah. Allah akan membalas cinta kamu. Kita boleh dapat darjat tu Habibullah. Boleh dapat kekasih Allah. Allah akan balas cinta kita. Dengan syarat kita kena buat apa yang Allah suka. Apa yang Allah suka? Ikut Nabi, fattabi'uni, ikut Nabi. Okey? Nabi digelar Habibullah sebab apa yang Nabi buat adalah apa yang Allah suka. Tapi kalau Khalilullah daripada kalimah khullah tuan-tuan, apa yang Nabi buat, segala yang Nabi buat, Allah yang suka. Nampak beza dia? Kalimah Habib, Nabi buat hanya apa yang Allah suka. Tapi pada kalimah Khalil, apa yang Nabi buat, Allah yang suka. Terbalik. Sebab itu Al-Imam Ibnu Katsir kata apa? Pada ayat antahbata a'malukum tu, kenapa Allah Ta'ala kata dia akan menggugurkan dosa-dosa kamu kalau kamu tinggikan suara depan Nabi? Sebab takut Nabi kecil hati. Bila Nabi kecil hati, ada mengundang kemarahan di hati Nabi. Sebab Nabi bashar, manusia. Kita orang dengki-dengki, kita mula rasa tak sedang kan.
Kemungkinan bila Nabi marah, ia mengundang kemarahan Allah. Sebab Nabi duduk kat sini. Khalil. Apa yang Nabi buat, Allah suka. Dia bukan duduk kat darjat ni tuan-tuan. Darjat ni Nabi buat apa yang Allah suka. Tapi duduk darjat ni hanya Nabi Ibrahim dan Nabi SAW saja. Apa yang dua-dua Nabi ni buat, Allah yang suka pada perbuatan dia. Subhanallah. Kan? Masya Allah. Ini antara yang kita boleh tengok. Sebab itulah tafsiran daripada Al-Imam Ibn Kathir. Boleh jelas tuan-tuan? Okey, khullah ni tuan-tuan daripada kalimah Khalil. Lepas ni kalau ada anak cucu boleh bagi nama Khalil. Jangan Khalilullah, tak boleh. Okey. Sebab itu gularan khas untuk dua nabi ni je. Kita bagilah nama Khalil kan. Kekasih juga. Khullah ni tuan-tuan. Khullah ni dia kalau dalam bahasa Arab, kalau tuan-tuan ambil gelas, tuan-tuan tuangkan air dalam gelas tu, air dah penuh dah. Tapi kalau khullah, dia dituang dan dia melimpah. Okey, dia tuang dia sampai melimpah banyak. Dah tuang dah penuh dah ni, melimpah. Itu namanya khullah. Nak kata kalau diisi dengan kasih sayang, dia bukan ngam-ngam, tapi dia melimpah-limpah kasih sayang dia. Itu nama khullah. Sebab itu kita diajar ni, air ni kena cukup 2 khullah. Kita sebut 2 kolah. Kira dia lain. Sebab nak kata banyak tu, banyak. Okey, 2 khullah. Alright, boleh tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Okey tuan-tuan, ada satu hadis dan hadis ni dhaif kot. Tak, hadis ni hadis sahih. Hadis sahih. Nabi SAW sebut. Kata Nabi SAW, "Innar rajul la yatakallamu bi kalimati min ridwanillahi ta'ala la yulqi laha bala yuktabu lahu bihal jannah wa innar rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi ta'ala la yulqi laha balan yahwi biha finnar ab'ada ma baina as-sama'i wal ard." Kata Nabi, seseorang yang berbicara dengan kata-kata yang diredai oleh Allah. Ni hadis ni merujuk pada kita punya ucapan lah tuan-tuan. Maksudnya dia ajar untuk kita jaga pertuturan kita. Nabi kata apa? Seseorang yang berbicara dengan perkataan yang Allah redha, kemudian dia lupa, tak ingat dah, tapi dijaga percakapan dia, maka dituliskan syurga untuknya. Okey, dituliskan syurga untuknya. Manakala seseorang yang mengucapkan satu kata-kata yang Allah murka, lalu dia lupa, maka Allah akan campakkannya ke dalam neraka yang lebih jauh dari jarak antara langit dan bumi. Maksudnya apa tuan-tuan? Kepentingan berbicara ni adalah perkara yang sangat-sangat dan sangat penting. Okey? Perbicaraan ni, mulut kita bercakap ni adalah ucapan yang sangat-sangat dan sangat penting. Sangat penting, tolonglah, sangat penting. Saya nasihatkan diri saya tuan-tuan dan kita semua. Sebab Nabi sebut dalam hadis yang sahih ni, siapa yang cakap dengan keredaan Allah, dia pastikan apa yang dia cakap tu dengan redha Allah, dia lupa, dia akan dicatat sebagai penghuni syurga. Kalau dia cakap apa yang Allah murka, lalu dia lupa, maka dia akan masuk ke dalam neraka, kata Nabi, iaitu dengan jarak campak tu adalah lebih jauh daripada langit dan bumi. Tak boleh bayang tuan-tuan. Maksudnya kawal percakapan kita. Sebab itu Nabi kata apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, falyakul khairan, cakap benda yang baik. Dah, stop. Kalau tak ada benda yang baik, au liyasmut, ataupun kamu diam. Selesai. Khalas. Kalau benda yang sia-sia, jangan cakap, diam je. Sebab ni mulut ni boleh membawa ke syurga, boleh juga membawa kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai tuan-tuan daripada mulut dia memecah belahkan orang, membuatkan anak beranak bergaduh, menyebabkan suami isteri bercerai-berai. Ni lidah kita kan. Bahkan satu kerajaan pun boleh runtuh kerana lidah. Dan penting lidah ni tuan-tuan boleh tengok dalam peperangan Khandaq macam mana berlakunya perang saraf kerana lidah. Sehingga kan tentera-tentera Ahzab dalam kalangan musuh, orang musyrikin Quraisy, orang Yahudi Khaybar, orang Arab Ghatafan, pecah kerana lidah. Tersalah cara, tersalah cakap, rosak semuanya. Okay, menghancurkan seluruh manusia. Sebab itu lidah ni kena jaga. Pastikan Allah dan Rasul di hadapan lidah kita. Maksudnya
Apa nak cakap? Allah redha ke tidak? Dekatkan saya kepada Allah ke tidak? Kalau tak, tinggalkan. Okay, itu namanya takwa. 11.30. Okey, baik. Macam mana kita nak tahu niat dia dalam hati? Orang munafik ada zahir Islam, dalam hati dia benci Islam. Dalam suatu peperangan Sayyidina Umar mungkin pancuk musuh kafir walaupun dia orang kafir mengucap 2 kalimah syahadat. Artinya orang kafir dan tiada harapan untuk dia masuk Islam. Okey, baik. Dia bukan berlaku kepada Umar. Dia berlaku kepada Khalid bin Al-Walid. Ada satu kisah, Khalid bin Al-Walid dalam peperangan, saya lupa. Peperangan tu berlaku zaman Nabi. Khalid dah masuk Islam. Ketika mana pedang tu berada betul-betul di tengkuk seorang musuh ni. Macam ni dah. Lalu musuh tu kata, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Khalid pancung kepala dia. Lagi dia mengucap, lagi laju tangan Khalid ni pancung. Sap je tu, tuan-tuan. Lalu laporan ni sampai kepada Nabi. Habis peperangan sampai pada Nabi. Dengar, boleh? Dengar. Okey, sampai kepada Nabi, tuan-tuan, laporan ni. Lalu Nabi kata apa? Wahai Khalid, aku berlepas daripada perbuatan kamu. Aku tak bertanggungjawab dengan apa yang kamu lakukan. Kata Khalid, ya Rasul, boleh jadi itu adalah alasan. Boleh jadi itu adalah alasan dia. Dia nak selamatkan diri dia. Dia mungkin nak lari daripada dibunuh, maka dia bersyahadah. Mungkin itu alasan. Lalu Nabi tanya pada Khalid, yang Khalid tak boleh jawab. Tak ada orang boleh tahu niat seseorang. Boleh jadi Allah campakkan hidayah pada saat tersebut. Boleh jadi. Okey, ni nak bagi tahu ni adab, tuan-tuan. Dan sesiapa yang mengucap syahadah pada saat tersebut, tuan-tuan, bersama dengan Nabi ni, maka dia dikira sebagai sahabat. Dan Nabi kata apa? Nyawa sahabat aku lebih besar daripada gunung emas. Lebih. Kamu takkan boleh bayar punya. Ni antara lah, tuan-tuan. Kita tak boleh menghukum hati seseorang, tuan-tuan. Apa yang Prof Ma'ruf tanya itu, tuan-tuan, lepas ni kita akan masuk bercerita dalam kisah fasik yang membawa berita-berita. Kita tak tahu. Dan kita diajar untuk tabayyun. Ada kaitan dengan soalan daripada Prof Ma'ruf. Nanti kita akan masuk nanti. Kesempatan mungkin minggu hadapan pada ayat yang ke-6 nanti. Okey? Macam mana kita nak berhadapan dengan berita-berita macam ni? Sebab kita tak boleh menghukum secara batin. Kita tak tahu, tuan-tuan. Kita boleh melihat hanya pada zahir sahaja. Hukum secara zahir saja. Okey? Tidak kepada batin. Wallahu a'lam. Baik. Ada soalan lagi? Tak ada dah? Okey. Jadi insya-Allah, tuan-tuan, saya berhenti dekat sini. Moga-moga ada manfaat daripada ayat ini, tuan-tuan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang berakhlak, beradab. Mudah-mudahan dengan akhlak ni membawa kita ke syurga Allah. Dan moga-moga kita terlindung dan dijaga oleh Allah. Janganlah buat sesuatu akhlak, perbuatan yang membawa kita ke neraka Allah tanpa sedar. Yang ini kita paling takut. Takut sangat. Kalau kita punya akhlak tu gugurkan pahala, tup-tup masuk ke dalam neraka Allah kerana akhlak dan perbuatan kita. Okey, jadi ala kulli hal saya berhenti dekat sini. Semoga ada manfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, petunjuk daripada ayat-ayat ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.